Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ni saya akan mengajar kamu. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya kamu sihat ke pada hari ni? Sihat, ke? alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dah makan ke belum? Sihat. Pagi dah makan ke belum? Dah. Okey. Dah, Kita cikgu. masuk kelas saya minta semua ni lah. Dah makan lah ya? Okey, lepas tu saya akan mulakan dengan kod kursus saya iaitu TA 0112-2012 Lady Dressmaking. Okey, C03 Corporate Wear Making. Okey, pembuatan pakaian wanita. Pembuatan pakaian korporat lah orang panggil, okey. Jadinya sebelum saya nak teruskan, saya akan bagi tahu kamu berada di tahap 2 dan nama saya Anis Nabila binti Muhammad Khanim, boleh panggil saya Cikgu Anis. Okey, dan tarikh hari ini 6 hari bulan 6 2021 dan saya nak semak kehadiran lah. Semua hadir ke dalam kelas saya ni? Semua hadir ke? Hadir, cikgu. Okey, alhamdulillah semua ada. Okey, kat sini Hadir. saya nak terangkan sikitlah supaya kamu dapat beri kerjasama telefon bimbit dalam mood senyap, okey? Dan jangan bergurau senda sesama sendirilah semasa saya mengajar ni. Saya minta kamu beri perhatian. Okey, seterusnya semasa sepanjang kita online class, saya nak minta kamu berada di rumah. Buat latih tubi dalam pembuatan pola ataupun jahitan tangan. Okay, semua benda tu boleh buat di rumah. Sebab sebelum-sebelum ni kamu dah belajar modul yang lain kan? Okay, seterusnya saya nak tanya pengalaman kerja kamu lah yang boleh beritahu tak Syamimi pengalaman kerja kamu apa sebelum ni? Kongsikan sikit. Sebelum ni saya menjahit dekat butik. Okey. Rauda pula? Sebelum ni pengalaman kerja sebelum ni? Pengalaman saya kerja kedai makan, cikgu. Okey, alhamdulillah semua ada pengalaman kerja, kedai jahit, kedai makan, okey. Semua di latar belakang yang berbeza, termasuklah saya juga di latar belakang yang berbeza. Tetapi bila kita dah masuk dalam modul dan kemahiran, tak bermakna kita tak boleh buat. Okey, saya nak beritahu dalam industri fashion ni kenalah banyak buat latih tubi, buat kajian sendiri untuk belajar. Kalau tak tahu boleh bertanya. Okey. Gunakan kemahiran yang kamu ada ni dalam industri fashion yang ada dekat dunia ni lah ataupun di sekitar Malaysia. Okey. Banyak sangat kedai butik-butik semua dah buka. Okey, seterusnya saya akan masukkan dengan pelaksanaan kemasan baju kemeja pakaian korporat. Okey, ni tajuk hari ni lah. Pada hari ni saya akan ajar kamu. Okey. Kat sini ada 4 tujuan yang saya akan ajar. Okey. Yang pertama, jelaskan fungsi kemasan air pakaian. Yang kedua, nyatakan bahan dan peralatan kemasan air pakaian. Yang ketiga, terangkan jenis-jenis aksesori pakaian. Yang keempat, terangkan bentuk-bentuk jahitan tangan. Okey, di antara empat-empat yang saya nak ajar tujuan hari ini adalah sangat penting untuk kamu dengar dan kamu fahamkan. Okey, seterusnya kepentingan untuk kamu belajar kemasan air ni, bagaimana kamu nak menyiapkan kemasan pakaian yang terair sekali lah supaya kamu tak bagi baju customer ataupun pada penilai dengan pakaian yang berkedut. Okey. Seterusnya saya nak kamu boleh juga belajar dalam kaedah kemasan air yang betul. Okey. Saya nak tanya Syamimi, tahu ke fungsi kemasan air pakaian? Saya kurang jelas lah cikgu pasal kemasan Okey. pakaian. Okey, kalau kurang jelas kat sini kita akan ajar.
Okey, yang Rauda, saya tanya kamu tahu ke jenis aksesori kemasan air pakaian? Rauda, sebab kamu dalam mood senyap. Okey, macam butang cikgu. Betul tak cikgu? Okey, lebih kurang. Memang ada butang itu aksesori. Okey, betul. Okey, yang tak tahu ataupun kurang jelas saya akan bagi tahu dalam pada tajuk kita hari ni lah. Okey, yang pertama adalah pengenalan. Okey, pengenalan yang pertama adalah kemasan baju kemeja pakaian korporat merupakan satu aktiviti yang dilakukan bagi menghasilkan baju kemeja kelihatan kemas, rapi dan tidak berkedut. Yang kedua, kita ada terutama bagi tempahan baju kemeja korporat perlu kemasan air sebelum diserahkan kepada pelanggan. Okey, bermakna dekat sini sebelum kamu nak siapkan baju, kamu perlu ada membuat kemasan seperti menghasilkan baju kemeja kelihatan kemas, rapi dan tidak berkedut. Seperti kamu nak pergi kelas, takkan kamu nak pakai baju yang berkedut, kan? Pakai tudung yang berkedut. So jadi sebelum nak masuk kelas kamu mestilah hasilkan baju yang kemas supaya cikgu ataupun penilai akan nampak kamu lebih berkeyakinan. Okey? Samalah seperti kamu sebelum diserahkan kepada pelanggan, kamu kena buat kemasan air. Takkan kamu nak tunjuk baju yang berkedut kepada pelanggan. Okey. Seterusnya adalah fungsi kemasan air pakaian. Okey. Okey, fungsi kemasan air pakaian merupakan proses kerja air dalam penghasilan pakaian wanita yang dilakukan dengan mengemas atau menanggalkan bahan kemasan pada permukaan baju pakaian korporat yang telah siap. Okey. Yang kedua, kemasan juga menggunakan jahitan tangan seperti butang baju, kemeja dan jahitan mesin seperti jahitan lurus, pemasangan kun, jahitan berbunga atau sulaman. Okey, dekat fungsi kemasan air pakaian ni adalah satu proses kerja akhir yang dilakukan dengan membuang atau menanggalkan bahan kemasan yang ada pada baju. Sebelum kamu gosok, kamu kena tanggalkan kapur, kamu kena menanggalkan peniti yang kamu gunakan pada pakaian korporat tersebutlah. Okey, kemasan ni dia lebih kepada menggunakan jahitan tangan juga dan jahitan mesin. Okey. Baju korporat sepenuhnya jahitan mesin lah selalunya. Yang jahitan tangan kita menggunakan aksesori seperti butang baju. Okey. Seterusnya kita ada bahan dan peralatan kemasan air pakaian. Okey. Bahan dan peralatan kemasan air pakaian ni adalah digunakan untuk kamu membuat kemasan pakaian baju kemeja lah. Okey, yang pertama ni adalah kapur fabrik. Okey, nampak tak gambar yang saya kerja kat nombor 1 ni adalah kapur fabrik. Okey. Fungsi dia alat menanda atau melukis garisan. Okey. Di mana garisan tu untuk lubang butang dan butang baju supaya baju tidak kelihatan sengit sebelah. Okey, jarum peniti ni untuk pinkan di bahagian tanda butang baju lah. Supaya baju kamu dipinkan, dibutang sama dengan butang lubang. Okey. Dengan lubang butang. Yang ketiga, benang. Untuk menjahit aksesori baju kemeja seperti butang baju. Okey. Aksesori benang ni adalah untuk menjahit aksesori baju lah. Untuk pengikat butang kepada baju supaya butang tidak mudah tercabut lah. Okay, seperti dalam gambar yang nombor 5 ni. Okay, nombor 4 adalah aksesori. Okay, aksesori ni adalah untuk ni lah butang baju yang dekat belahan tu supaya boleh dilucutkan ataupun dipasang pada badan manusia. Okay, kalau tak ada baju, kita tak boleh buat kemasan air. Bermakna kat sini kita perlu ada fabrik baju, kemeja korporat dan yang akan dibuat pada kemasan air. Okay. Seterusnya kita ada peralatan kemasan air pakaian. Yang pertama kita ada gunting benang. Okay. Yang kedua kita ada jarum tangan. Ketiga kita ada pita ukur. Keempat kita ada penyangkut baju. Kelima kita ada ampaian baju. Keenam kita ada sereka wap. Nombor 7 kita ada bot sereka. Nombor 8 kita ada bot sereka lengan baju. Okay, dekat sini antara 6, 7, 8 ni adalah paling penting dalam kita buat kemasan air pakaian ya. Okay, kerana kemasan air pakaian ni kalau tak ada iron, tak ada sereka wap, baju akan berkedut. Baju memang berkedut, tak dapat matikan jahitan yang kita jahit. Okay.
dia akan menampakkan baju kita lebih kemas. Kamu jahit tak cantik pun akan nampak lebih cantik. Okey, sama juga dengan bot serekai lengan yang dihaskan untuk bahagian ketiak ni. Okey, kalau tak ada bot lengan tu, baju kita sangat tak cantik di bahagian lengan. Okey, seperti mana peralatan lain yang digunakan sebelum ini, sama juga akan digunakan kepada kemasan air. Okey. Seterusnya, kita ada butang lubang. Okey, yang pertama adalah butang lubang, ada lubang 2, butang 2 lubang dan butang 4 lubang. Okey, nak kamu nampak ni? Okey. Kalau kamu nampak 5 ke 3 ke, itu perkara biasalah, butang tu akan digunakan pada belahan pakaian. Okey, sama saja. Okey, dia dibuat daripada plastik, kayu dan kulit. Okey, yang kedua butang bertangkai, ia digunakan pada belahan pakaian juga. Dibuat daripada plastik dan kayu, cangkuk dan mata juga sama seperti yang lain, tapi dibuat daripada logam. Okey, bersama juga dengan butang katup, diperbuat daripada logam. Okey, semua benda ni menggunakan di bahagian belahan baju sahaja. Okey, tapi yang selalu kita akan gunakan adalah butang lubang lah. Okey, dalam modul ni kita akan buat menggunakan butang lubang. Okey, ni adalah jenis-jenis aksesori pakaian. Okey, seterusnya kita ada bentuk-bentuk jahitan tangan. Okey. Yang pertama kita ada jahitan tangan insang pari, yang kedua jahitan mata kia, yang ketiga kita ada jahitan tulang belut, yang keempat kita ada jahitan karipap, yang kelima kita ada jahitan silang pangkah. Okey. Dan yang keenam kita ada jahitan mata lalat. Rauda jangan pening, jahitan karipap tu bukan kuih karipap ya. Dia memang jahitan karipap. Sebab yang ini adalah pada pakaian macam aksesori lah, hiasan. Okay? Itu pun kemasan air baju tapi tidak digunakan pada baju korporat. Cuma jahitan mata kia dan jahitan insang pari yang kita gunakan pada baju korporat lah. Kalau guna butang katup atau cangkuk dan mata, kita menggunakan jahitan insang pari ya. Yang kedua, kita akan menggunakan jahitan mata kia. Mata kia ni lah kita akan guna pada baju korporat menggunakan butang 2 lubang ataupun butang 4 lubang. Okay, semua faham ke? Jelas ke Mimi dan Rauda? Jelas, cikgu. Okey, alhamdulillah jelas. Yang lain tu sebagai inilah saya ajar. Okey. Seterusnya kita ada kaedah-kaedah kemasan air pakaian ya. Okey, kaedah-kaedah kemasan air pakaian ni yang pertama kita ada kaedah yang pertama menjahit aksesori butang baju. Okey. Yang kedua kemasan pakaian. Yang ketiga adalah menggosok pakaian. Yang keempat kita ada menyangkut pakaian. Okey, ini adalah slide tambahan sedikitlah. Okey, yang pertama ni kamu kalau kemasan air memang merangkumi menjahit aksesori butang lah. Okey, itu butang yang terakhir lah. Butang tu adalah perkara yang terakhir akan dibuat selepas baju-baju dah dicantum menjadi baju kemeja korporat, iaitu kepingan fabrik lah yang dah dicantum. Okey. Dah jahit lurus semua, baru kita pergi kepada butang baju. Lepas tu yang kedua, kemaskan pakaian. Okey. Kena menanggalkan segala benang, kena menggunting benang, kena menanggalkan peniti sebelum menggosok pakaian. Okey, apa-apa semua kena dibersihkan. Jangan nampak serabut dan bila pakai, customer pakai ada peniti pula. Itu dah kira salah. Okey, yang ketiga menggosok pakaian. Baju kamu sebelum dinilai atau dihantar kepada panel ataupun diberikan kepada pelanggan, pakaian perlu digosok. Okey, kalau kamu hantar macam saya yang nak cek kamu punya modul, kamu tak siap dengan gosok, nampak berkedut, bermakna kat situ saya dah potong markah. Okey, sebab tu kat situ satu markah bermakna. Okey, selepas digosok tidak dibenarkan melipat. Okey, akan disangkut kepada penyangkut baju dan disangkut di ampaian bajulah yang disediakan. Selalunya kalau kat kelas penilai ataupun cikgu akan
check modul kamu sebelum kamu melipat baju tersebut lah. So baju kamu kena siap tergantung. Okay, sama juga macam customer, dia akan tengok dulu baru akan masuk di dalam plastik. Okay. Okay, seterusnya saya nak tanyalah sedikit jawapan. Saya semua faham ke? Semua faham ke? Faham cikgu. Okey. Sebelum saya nak tanya tu, okey. Saya kan sebelum kita dah saya mengajar, sebelum tu saya dah masukkan kertas penerangan dalam Google Classroom. Okey. Sebab kita secara maya saya tak boleh nak bagi hard copy. Okey. Jadi saya dah edarkan kertas tugasan melalui Google Classroom. Okey. Di sini saya dah masukkan kat dalam ni. Nampak tak slide saya ni? Nampak tak share screen saya? Rauda dengan Syamimi ada ke tak ada? Nampak. Okey, kat sini saya dah share. So saya dah edarkan kertas penerangan. Jadi sebelum ni dan saya dah minta download. Jadi saya bagi kamu masa. Saya bagi kamu masa dalam 3 minit untuk kamu bacalah kertas penerangan tersebut ya. Okey? Baik. Okey cikgu. Okey, kamu boleh bacalah. Saya bagi masa dalam 3 minit. Kalau apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh bagi tahu saya. Saya akan cuba jawablah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada. Rauda, ada apa-apa soalan nak tanya? Cikgu, apa function yang tu cikgu? Kapit-kapit tu cikgu, yang potong-potong benang tu cikgu. Okey, itu adalah untuk gunting hujung benang. Itu panggil gunting benang lah, untuk menggunting hujung benang. Yang berjeruntai, yang menyumpai. Yang macam pisau tu cikgu. Itu hanya untuk gunting benang sahaja. Okey? Macam yang kamu guna dekat dalam ni, nampak tak kemasan pakaian ni? Untuk yang itulah gunting benang. Nampak? Nampak. Okey, semua dah baca? Dah cikgu. Okey, kat sini kalau saya dah nampak kamu semua dah baca. Okey, kat sini saya ada sedikit lah soalan saya nak tanya. Siapa yang boleh jawab? Berikan 2 jenis peralatan kemasan air pakaian. Siapa nak jawab? Berikan 2 jenis peralatan kemasan air pakaian. saya. Saya cikgu. Saya cikgu. Pilih salah seorang. Siapa nak Saya cakap? cikgu. Okey, teruskan. Saya Ya, cikgu. teruskan. Tu, gunting benang. Okey, betul. Gunting benang kan cikgu? Betul. Lagi satu, Syamimi. Apa dia peralatan kemasan air pakaian selain gunting benang? Jarum jahit. Tangan. Okey, betul. Okey, untuk 2 aksesori butang lubang pakaian. Apa yang kamu belajar butang lubang tadi? Tu, ada 2. Betul. Okey, lagi satu. Lagi satu yang ada 3 tu, 4 tu cikgu kan? Okey, yang senarai ni, 2 dengan 4. butang aksesori ni ada 4 lubang dan 2 lubang untuk butang aksesori ya. Okey, seterusnya saya nak sharekan link quiz. Saya minta kamu semua buka. Nampak tak saya chat kat sini? Nampak tak saya chat? Saya buka chat tu. Kamu semua dapat tak? Tak nampak. Sekejap cikgu, tak nampak. Okey, saya dah share screen. Nampak tak saya nampak. share screen?
Nampak. Dah. Okey, saya nak minta kamu masuk dalam kuis ni dan cuba jawablah beberapa soalan ni. Okey? Nampak tak saya ni? Tekan je link tu dan masuk terus. Letak nama, tekan start. Okey, cikgu. Dah masuk ke? Sekejap, cikgu. Line saya slow. On the way, cikgu. Okey. Mimi dah okey ke? Belum. Dah start, cikgu? Ya. Teruskan. Okay. Dah jawab ke? Dah, cikgu. Sekejap, belum siap. Dah. Mimi dah masuk ke? Dah jawab Alah, salah. Dah. Okey. Cuba submit. Dah, cikgu. Dah siap. Dah siap. Okey, first Mimi. Tahniah kepada Syamimi dan Rauda dapat nombor 2. Okey? Nampak tak tu? Okey, walau macam mana pun kamu dah faham lah semua jawapan Nampak. betul. Alhamdulillah. Terel, okey? Pandai. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan edarkan kertas tugasan lah. Okey? Saya akan edarkan kertas tugasan. Okay, tadi kita dah jawab quiz time, kan? Iaitu kita buat quiz tadi. Sekarang saya edarkan kertas tugasan untuk kamu jawablah. Saya akan berikan masa 5 minit dan soalan yang saya berikan dalam bentuk Google Form iaitu dijadikan kertas tugasan. Semua dalam tu semua ada soalan ya. Soalan yang ada dalam kertas penerangan tersebutlah. Dan sama juga ada dalam slide. Okey, kat sini saya nak minta kamu jawab saya punya soalan tersebut. Okey, dan kita akan mula dalam masa 5 minit dan akan bermula pada sekarang. Sebelum tu saya akan share dululah saya punya. Ni, boleh tengok dekat chat, okey? Chat yang saya post ni. Okey, cikgu. Okey, kamu nampak ya, saya akan sharekan link ni pada kamu. Okey. Dapat tak? Dapat. Okey. Boleh klik form tu, boleh klik Google Form tu dan jawab dengan segera. Masukkan nama penuh semua Jawab saja. Ini adalah individual punya markah. Jadi tak ada siapa pun yang boleh tengok tapi saya boleh check respon kamu, okey? Saya nak pastikan kamu semua masuk dalam saya punya
Google Classroom. Okey. Boleh mula menjawab daripada sekarang pukul 3.18 dan akan tamat 5 minit. Okey, 3.24 lebih kurang ataupun 3.25 kamu boleh tamatkan kamu punya soalan lah. Saya akan tengok responden saya sama ada dia masuk ke tidak. Kalau tidak bermakna kamu dikira gagal. Dan kamu tak menjawab exam yang saya menjawab soalan yang saya bagi. Okey, kat sini saya boleh tengok nama kamu Okey. Tinggal masa 2 minit sahaja lagi. 1 minit sahaja lagi kamu boleh submit lah ya. Kamu punya soalan tersebut. Okey, saya dah ada nampak nama Mimi. Saya dah nampak nama Rauda. Okey, kat sini saya boleh dapat detect kamu punya nama. Jadi kamu menjawab soalan. Okey, semua dah submit ya? Semua dah submit ke? Dah cikgu. Okey, alhamdulillah semua dah submit. Dah So, cikgu. boleh you score kamu sendiri dapat berapa? Kami. Kat sini saya tak boleh beritahu sebab ini adalah kertas tugasan secara individual. Okey. Kamu boleh tengok markah kamu sendiri dekat situ. Okey, jadinya saya akan teruskan dengan Salah satu. salah satu. Alhamdulillah kamu boleh menjawab. Okey. Okey, seterusnya semua dah jawab, masa pun dah tamat tadi, kamu dah hantar semua kertas tugasan. Okey. Seterusnya saya nak bagi tahulah yang ni adalah yang terakhir, kesimpulan. Okey, yang pertama pelatih dapat memahami teknik jahitan tangan aksesori. Yang kedua, mahir dalam kemasan air pakaian. Okey. Itu adalah serba sedikit dalam tajuk kita hari ini. Seterusnya saya akan beritahu tajuk akan datang adalah pelaksanaan kemasan swaslab pakaian korporat. Okey, saya nak ucapkan tahniah pada kamu semua dapat menjawab soalan, menjawab kuis dengan baik pada hari ini. Okey, seterusnya saya nak buat pendangguhan sesi pembelajaran kita lah pada hari ini yang akan disambung pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Bye-bye cikgu. Bye. Bye-bye, Go. Bye. Bye.